Assalamualaikum, salam 16 Januari Ahad 2022. Hari ni saya record pakai handphone, jadi harap maaf lah kalau audio kurang memuaskan ataupun visual kurang memuaskan. Cuma nak cerita sikit pasal kita punya stok teknologi, terutama sekali yang melibatkan semikon lah, kilang-kilang semikon ni kan. Kita dikejutkan dengan penurunan ataupun kejatuhan yang begitu sharp bermula daripada awal Januari sehinggalah Jumaat lepas. Masih lagi menyambung penurunan. Hampir semua semikon, kalau kata kita ada senarai teknologi tu, boleh kata hampir semualah geng-geng semikon menyebabkan Agitech yang tak ada kena-mena dengan semikon pun keras juga. So kita bayangkan macam ni bila ada satu benda yang sharp turun, dia menurun dengan begitu tajam. Tajam maksudnya daripada atas ke bawah. Sekejap, saya nak lukis ni. Pada atas jatuh ke bawah dalam darjah atau penurunan ni memang tegak. Bukannya mengiring, bukannya 45 darjah ke apa, tapi dia menegak. So bila dalam keadaan menegak ni, ada kemungkinan dia akan buat lantunan Ada buat lantunan Super macam ni kalau saya ambil contoh Getronic ni, pada ketika ini dia ada satu volume tinggi last kali tu, kemudian dia melentang. Inilah kita panggil dia rebound ni. Tapi yang rebound yang jenis sekarang ni tak berapa kuat dia makin lagi ke bawah. Dia mana-mana chart pun sama. Kalau kita pakai chart ni, chart yang betul, ni saya ni pattern ni lah. Ni pada ketika ni pun dia sharp jatuh, dia dah atas jatuh ke bawah, berhenti pun ada rebound. Inilah rebound dia. Biasanya rebound ni orang mungkin ada yang harga tu jatuh, lepas tu beli balik untuk orang kata average down balik lah. Lepas tu bila dia ke atas nanti dia jual lah. So adalah rebound, ada yang kuat, ada yang slow. Macam ni kebanyakan ni tak slow, ni tak berapa kuat. Ingat yang itu je. Bila dia menurun, ada volume masuk tinggi, makin ke bawah, kemungkinan akan ada rebound. Sama juga chart yang sama, kalau keadaan harga tu sedang naik. Sekejap kita boleh terbalikkan chart ni. Bila ada volume tinggi masuk ketika harga sedang naik, ada kemungkinan dia akan slow balik. Macam ni lah lebih kurang dia slow. Ada volume tinggi masuk, tiba-tiba dia dah jadi slow balik. Jadi konsep dia terpakai, sama ada sedang menurun ke ataupun sedang menaik. Kalau kena naik tu, kita tengah hold stock tengah naik dari bawah ni atas, tiba-tiba volume masuk kau tinggi bagak itu maksudnya kita dah kena bersedia lah. Supaya juga bila dia sedang menurun, mungkin untuk Globtronic ni tak berapa nak nampak, tapi kita nampak lah ada volume banyak. Memang volume ni volume menjual lah, sebab kalau volume membeli tak ada ni, ada makin ke bawah sila menjual. Cuma kita rasa ada kemungkinan nak start melantun. Tapi untuk Getronic ni saya tak nak cerita pasal melantun. Saya nak cerita pasal kedudukan harga pada ketika ini. Sekarang ni harga dia pada harga 145. Cuma saya nak cerita pasal kejadian yang pernah berlaku di sebelum ni, di belakang-belakang ni. Pada sekitar harga yang sama, kita akan nampak ada banyak kejadian yang dia naik balik. Yang ini saya nak cerita pasal yang ni. Saya dah pernah cerita banyak kali dah chat di Globtronic ni. Pada ketika 25 April 2016, dia jatuh tak pasal-pasal, limit down kalau tak salah saya pada ketika ni, tanpa ada berita apa-apa. Mungkin ada yang buat ura-ura berita yang begitu begini apa semua kan, tapi kita tak ada, orang kata berita tu belum sahih lagi lah. Tapi harga dah jalan dulu. Kemudian dia melintang lama-lama, barulah dia start naik balik. Dan kalau kita tengok harga pun, pada seingat saya, bukan paling tinggi ni bukanlah harga RM2 ni. Ini mungkin dah adjusted, dah dividend ke, dia dah consolidate ke, whatever lah. Tak salah saya waktu ni RM7 ke RM8 lah. Dan kenaikan Globtronic dari bawah sampai ke atas pun related tu, diorang kata dulu sebab iPhone
iPhone iPhone supplier dululah. Sekarang saya tak tahulah apa cerita dia. Tapi sekarang kita berada dalam keadaan yang sama. Cuma bila kita kata melantun, ataupun saya kata okey lah, dia dah start nak menurun bawah tu, kita nak tengok untuk melihat dia. Kalau dia berubah trend, melantun lain, berubah trend lain tau. Melantun just sekali turun je, melantun, lepas tu kan dia boleh turun balik. Sama juga kalau kita naik atas, melantun, jatuh, melantun balik, dia boleh sambung balik. So benda ni tak sama. Dapat beza dulu. So untuk melayakkan dia berubah arah, maksudnya kalau kata dia sedang menurun, untuk berubah arah dari atas turun ke bawah, okey, dia kena naik balik, turun, dan mesti break high yang ni. Kita boleh buat trend line menurun ke bawah pun boleh, tapi selalunya kalau dalam bentuk structure, dia mesti buat, selalu orang kata ABC lah, ABC ke ataupun 1, 2, 3 pattern ke, kebiasaannya dia akan buat begitu. Barulah kita kata okey, dia nak berubah arah. Dan kita tak kata pun dia nak buat sampai 100% ke atas, cuma sekadar berubah arah. Satu lagi, bila kita kata berubah arah, contoh ini sebab bila orang tengok ni, orang kata nak cari entry je. So nak entry lah, biar so nak masuk awal. Okay, kita ambil kawasan sini sampai sini. Okay, kita kata kita nak beli lah. So kalau kita faham pasal jenis-jenis trader, kan kita ada 4 pasar kan. Kita ada pasar 1, kita ada pasar 2, kita ada pasar 3, kita ada pasar 4. Okay, pasar 1 ni kawasan orang kata mengumpul, lepas tu ni markup, lepas tu distribution, lepas tu markdown. Okay, pada ketika mengumpul ni, ataupun dia masih dalam keadaan sideways, tempoh masa menunggu tu selalunya lama. Selalunya lama. Jadi bila kita kata ini kemungkinan ni, kalau kita nak jadi orang terawal, boleh kita kata jadi orang terawal. Tapi awak kena tengok bila kita lukis contoh macam ni, rupanya kawasan mengumpul. Jangan tengok kawasan mengumpul melukis begini saja. Awak kena tengok tarikh ni, berapa lama dia mengumpul. Kalau katalah kita panggil dia mengumpul, berapa lama tempoh dia berlintang ni, daripada Mei ataupun April sampai Januari, lebih kurang 8 bulan lebih. Kalau awak jenis sanggup menunggu, duduk dalam ni untuk mendapatkan reward begitu tinggi yang begini sampai menuju new high, yes, bolehlah pilih yang cat-cat macam ni. Tapi tempoh masa ni lama. Tapi kalau kita jenis sekejap, saya nak buang lukisan ni. Tapi kalau kita jenis baik hari ni, lepas tu nak jual dalam seminggu 2, lepas tu kalau kata setakat nak geli-geli apa semua, tak perlulah cari cat yang macam ni. Ataupun jangan bagi harapan, saya ingat saya nak beli paling rendah lah. Ini dah turun ni, saya nak beli paling rendah. Ingat dia rendah, dia boleh turun rendah lagi. Dia boleh turun rendah lagi. Dulu sebadak pun RM2 lebih. Sekarang ni maintain 35 sen. Stok Pak Karim 35 sen, tak bergerak 3 bulan. Faham lah. So maksudnya harga masih boleh turun lagi. Cuma dalam keadaan begini, kita cuba tengok macam mana dia punya bentuk dia tadi. Bentuk yang seperti yang saya kata tadilah. Kita akan cuba tunggulah kalau dia buat pattern yang apa ni tadi, kalau ada buat perubahan. Maksud ni untuk Getronic ni saya boleh cerita dulu, sebab harga ketika ni dia berada di kawasan harga yang lebih kurang sama. Dia pernah berhenti lah. Saya tak kata dia nak melantun, tapi kita cuma boleh tengok. Kalau awak tak faham, awak boleh tengok kat mana dia kawasan-kawasan dia berhenti tu. Tengok macam mana bentuk pattern dia. Okay, so untuk next video kita akan cuba guna apa indikator yang sesuai pakai untuk kes-kes yang macam ni. Contoh penta. Kita kena ingat juga, sebab menunjukkan penta ni penta Indonesia, pergerakan harga dia ke bawah. Begitu. Jadi kalau betul pun, kalau kita nak melayan dia pun, tunggu waktu dia melintang balik.
sikit. Okay, lepas tu kalau kata dia, kalau kita berani mati dalam ni pun, nanti kalau ada naik pun tak adalah kita mimpi nak naik sampai atas. Cukup lah sekadar dia naik yang tu. Tapi ingat tadi saya lukis tadi, tak semestinya dia melintang dia akan terus naik. Dia boleh turun lagi kalau nak. Lagi-lagi kalau dia orang tak cukup lagi nak average down, ataupun whatever cerita lah. Kita jangan fikirlah pasal orang tu jerung nak jual ke nak apa semua. Memang ada masalah kat luar. Diorang kata sebab overvalue lah kan, overvalue company. Dia cerita dia waktu ni sebelum dia jatuh ni, tak ada pula orang kata overvalue. PE 50 pun okey. Oi, boleh lagi 50 ni. PE ada yang PE sampai 100 pun okey lagi. Growth company kan. Tapi bila start dah jatuh macam ni, barulah nak kelang kabut kata overvalue kan. Nanti kalau dia dah turun sampai PE, katalah dia turun sampai PE 10, nak beli tak? Semua glove semua PE dah rendah, boleh beli? Boleh lah beli, tapi panjang lah cerita dia. Macam G-Tronic tadi tu, 8 bulan menunggu. So kalau kita jenis memang tengok chart, katalah kita memang tengok chart saja, dan kita tengok trend lah. Trend dia berubah. Once dia dah berubah trend tu, okay. Kalau setakat tegak macam ni, kita harap nak beli paling rendah, serendah-rendahnya. Lepas tu beli hari ni, esok pun dah jual, baru naik sikit dah nak jual. Better saya galakkan cari chart yang trending menaik. Lebih selamat berbanding chart yang macam ni. Tapi kalau awak jenis memang ini minta masa ni, katalah saya kata G-Tronic tadilah, ini mungkin boleh buat ni, mungkin bulan ni saya beli 10 lot kan, bulan depan beli lagi 10 lot kan, bulan satu lagi beli 10 lot kan, sebulan ni kan dapat bonus kan, beli lagi. Sampailah sampailah tak ada lot nak beli dah. Tak ada duit nak beli dah. Okay, itu saja. Saya tak ada nak edit apa-apa video ni. Saya minta maaf. Jadi saya dah set ni, saya terus upload. Jadi kalau ada salah silap dalam ni, saya minta maaf. Saya buat ni tak proper. Selalunya saya duduk atas meja, saya akan fikir dulu apa nak cakap. Tapi kali ni saya cuma sempat fikir je. Saya tak sempat nak susun apa nak cakap. Jadi mungkin ada banyak kesilapan dalam video ni. Tak, cuma saya harap maklumat tu sampai. Bila saya tunjuk penta ni kat dalam FB, bukan saya kata suruh balon. Suruh balon. Cuma saya nak tunjuk nanti kalau jadilah bawang-bawang tu, kalau ada muncul lah dia punya anak bawang nanti,